Baik, Auda, dan kita Alhamdulillah hari ini seperti biasa kita bersama dengan tetamu undangan yang tidak asing lagi di studio Rampai Pagi, dan kita bersama dengan Yang Mulia Major Bersara Rusli bin Bujang, iaitu konselor profesional ataupun konsultan tingkah laku. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Intan. Ya, selamat datang Tuan ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk terus bersama. Tuan, alhamdulillah. Lama sudah rasanya. Lama tadi dah jumpa. Ketandusan ilmu sebenarnya kami. Jadi kalau sama saya selalu ni berjumpa. Ya. Okey, alhamdulillah. Bagus sudah. Rezeki lah tu Intan. Rezeki, ya. So, kalau sudah ada rasa ketandusan, itu sudah growth mindset tu artinya. Yalah, sesuai dengan apa tu dalam perjumpaan yang lepas ya Tuan ya. Tuan ada membawakan topik iaitu menghijrahkan mindset secara umum. Jadi di antaranya Tuan telah menyentuh mengenai dengan kepentingan untuk mempunyai growth mindset ini. Dalam segmen kali ini ada bisanya kalau Tuan dapat menghuraikan lagi ataupun sebagai lanjutannya lah Tuan ya. Okay. Jadi kita Rampai Pagi memberi peluang pada Tuan, silakan. Yes, betul. Dalam perjumpaan yang lepas saya berkatakan tentang mindset. Kemudian saya meng-highlight bahawanya mindset tadi macam kacamata kata ni lah, is a set of mind lens, lens yang kata digunakan untuk melihat alam persekitaran katanya apa ni lah, ataupun frame of mind, macam mana kerangka pemikiran katanya itulah. Tapi dah saya ni balik-balik melihat ke sana tu pokok dia tu kan. Berapa tu Tuan? Taman Jubli Taman Jubli. Taman Jubli Emas. So itu pokok itu kalau dalam versi yang daminnya kan bonsai kan. Bonsai yang damin. Tapi kalau bonsai ni kalau di gunung atau nak tumbuh secara natural, semula jadi. Tapi kalau ada kadang-kadang kata ni sengaja sebetulnya boleh tumbuh. Sebenarnya boleh tumbuh tinggi tapi kita ni mau menjadikannya bonsai, diguntingkan di papan sudah ia akan tumbuh sesuai dengan kebutuhan ni. Orang ditrim lah. Ditrim. Tapi sebenarnya potensi pokok itu sebenarnya lebih jauh daripada dia boleh tumbuh tinggi, mekar apa dan sebagainya. Tapi tentu keinginan kita ni mau macam mana tu. So the growth mindset ni itulah sebenarnya kualiti asas kata ni manusianya macam sikap ataupun ulah kata ni pembawaan perwatakan apa dan sebagainya itu sebenarnya boleh dikembangkan lah. Ada lawannya iaitu fixed mindset. So yang ingin saya fixed mindset itu ini beranggapan ada aku ni tanya singganku ni aku ni ada form 3 sejanya, artinya sudah yang menakahi banyak kita ni, yang melimitkan potensinya tu. Sedangkan dalam growth mindset yang ingin saya perkatakan ini, dia lebih kepada mindset yang melihat bahawa katanya ini boleh terus tumbuh berkembang. Itu dipanggilnya growth tu. Macam kanak-kanak masih ingat kan teman-teman masih baru belajar lagi baru belajar berjalan lah. Tahu kali ingat. Ingat. Soalnya kalau ikut kajian psikologi kita ni boleh mengingati balik alam kata ni itu serendah 3 tahun. 3 tahun ya. Itulah tadi Tuan ya, sedikit kita mencelah. Tadi saya sama Intan pun nanti saya cadangkan untuk Intan di keluaran ini hari ini lah kalau ada masa kata saya berceritalah sedikit Intan pengalaman. Kita ni kan menyambut sambutan Hari Guru kan pada 23 September. Mungkin Intan dapat berkongsi kepada penonton apa pengalaman-pengalaman ataupun momen-momen yang Intan dapat lupakan. Jadi macam itulah seumpamanya. Mungkinlah masa zaman kanak-kanak ni kali lah yang ingin saya sebutkan ini kan. Masa kita ni zaman kanak-kanak tu. Seorang kita ni kanak-kanak tu kan. Kan kita ni baru kan belajar berjalan. Ataupun anda sendiri mungkin orang lain kira. Masa kita ni baru kan belajar berjalan. So belajar berjalan tu baru kan. Jalannya tu mana, tapi itu zaman dulu-dulu ya, kenangan kita ni ya. Seterusnya Tuan. So masa baru kan belajar berjalan tu, ada anak-anak yang merasa berdiri bertelatai, berdiri terabahkan. Jadi ia macam putus asa kanak-kanak ni. Bukan berjalan lain aku dapat berjalan kan yang aku pandainya. Itu kan barangkali tidak ada kanak-kanak yang mempunyai mindset macam itu bahawa yang ini akan pandai berjalan ni. Tidak. Kali 50 kali perbaiki terabah ia akan terus belajar. So keinginannya, kemahuannya untuk terus belajar itu sebenarnya growth mindset. So aditah
Cumanya tak sayangnya bila kata ni semakin meningkat dewasa, kata ni tu semakin itu tu menjurus kepada fixed mindset tadi. Macam seolah kata dipercaya aku ni ada batas-batas, itu hanya setakat kemampuan aku ni. Sedangkan dari kami tadi, even sekarang kan telefon apa smartphone, bila kata ni bagi kanak-kanak kan, ya curious bah, ya macam-macam ingin diketahuinya bah. So itu tah istilahnya growth mindset itulah. Okey, suatu yang ingin kita ni sebenarnya kita ni budayakan semula lah dalam ketanian inilah dalam kehidupan ketanian supaya menjadi sebahagian daripada kehidupan ketani. Cuma ini tak cara ketani untuk mengembangkan mencorak kehidupan ketani. Dan ini bukan hanya untuk mencorakkan kehidupan dari segi akademik untuk anak-anak kan. Sebenarnya banyak segi yang boleh kita ni kupas. Betul. Ya, jadi sudah sedikit mengenai dengan apa yang maksudkan dengan growth mindset. Jadi Tuan tadi ada menyatakan makna berlawanan dengan growth mindset ini ialah fixed mindset. Jadi apa pula akibat mereka yang sentiasa mengamalkan ataupun terperangkap dalam bentuk pemikiran fixed mindset ini? Okay. So berlawanan dengan growth mindset tadi yang percaya tadi akan boleh terus tumbuh berkembang. Fixed mindset tadi yang percaya itu tunya tadi itu hanya singgan-singgan kuninya. Okay. Sedangkan dalam kerjaan psikologi mendapi dalam multiple intelligence bahawa kita ini manusia ini mempunyai pelbagai bentuk kecerdasan kita yang boleh kita dikembangkan. Kecerdasan fizikal, kecerdasan spiritual dan sebagainya. Ada banyak multiple intelligence. So orang yang mempunyai fixed mindset tadi kalau dia dalam bidang perniagaan kan macam gagal satu ni. Dia akan melihat roadblock itu kan dia hadapannya itu sebagai satu penghalang. Habis tu dari mana ni. Sedangkan orang yang punya growth mindset, apapun halangannya, itu berapapun banyak halangannya di hadapan itu sebagian daripada journey-nya, perjalanan laluan hidupnya. So hujung pangkalnya itulah yang penting mesti terus berusaha untuk untuk memperbaiki dirinya. So artinya dunia gagal sekali dunia bukan bermakna gagal selama-lamanya. Itu famous tu. Sering dengar tu bukan macam tu. Itu yang fixed mindset tu. Orang yang growth mindset indah gagal itu adalah salah satu daripada proses untuk belajar. Dan akibatnya tadi kalau yang mempunyai fixed mindset tadi, kalau contohnya gagal dalam satu mata pelajaran, Indah terjadi suka olehnya, dia suka olehnya, ataupun dia gagal dicarinya orang lain yang lebih gagal daripada dia. Ada orang lebih so itu seolah-olah ada escapismnya caranya melarikan diri untuk Indah mau menghadapi realiti ni bahawa untuk menghadapi cabaran ataupun ujian di hadapan itu. Saya lihat sudah dengan sini tekuninya. Itu macam banyaklah tu aspek-aspek lah macam poverty mindset, mindset orang yang susah aku ni apa jualnya atau poverty mindset mau berkembang terus tu namanya. Dan yang berlawanan dengan poverty ini adalah progress. Artinya growth mindset ini yang boleh melihat kepada progress, melihat proses bukan result, melihat macam mana perjalanan awal itu bukan outputnya tu di ujungnya tu. Yang penting macam sembahyang juga kan. Adakah sembahyang kita itu diterima atau tidak atau Allah Taala punya kerajaan. Tapi kita ini perlu membuat prosesnya tu dengan betul, rukunnya cukup, bacaannya, cara gerakannya tu lurus itu prosesnya. So growth mindset itu macam tu, buat proses yang betul, insya-Allah resultnya tu akan ada tajuk tu. Macam tu. Saya pernah ditanyakan dalam satu wawancara, tapi bukan di Rampai Pagi lah tuan macam mana kalau bidang kerjaya kami lah sebagai penyiar ataupun penyampai, dan saya pun ada terlibat dengan dunia lakonan dan nyanyian. Macam mana diorang tanya macam mana kalau untuk tani mengekalkan ataupun lestari dalam satu bidang itu katanya. Sedangkan ketani sebagai penyiar ini appear ataupun ketani tampil di hadapan kamera. Macam mana ketani kan usia semakin meningkat katanya. Jadi macam mana untuk melestarikan? Saya berpendapat tuan, ketani jangan pernah mengkhianati visi dan misi ketani. Konsisten itu penting tuan. Kerana usia pasti meningkat. Itu fitrah Tetapi macam mana ketani dapat mengekalkan ataupun berdiri di tempat ketani sekarang? Betul. So itu yang namanya growth mindset itu. Ketani dah melihat apapun perkembangan itu ada sebagian daripada perkembangan. Ataupun saya ambil contoh lain, mindset lain ada yang dibuat di luar. Ya melihat proses penuaan orang tertua kena apa ni hamba tua sudah penyakit apa ni. So kan dia boleh melihat satu aspek itu. Aspek pasal tua ni dikaitkannya dengan sakit, dengan penyakit, dengan anak meninggalkan, tiba-tiba kan kita tu. Itu kalau dia sudah mindset macam tu, artinya kehidupan sudah banyak tu je. Tetapi kalau yang melihat penuaan itu ada satu
satu proses wisdom, menyampaikan hikmah, orang yang mempunyai hikmah, penuh kebijaksanaan, proses untuknya. So itu insya-Allah kehidupannya akan menjadi lebih baik. Betul sekali itu. So artinya apapun yang tadi perlu melihat semua ni proses untuk terus mengembangkan diri. Atau kehidupan itu. Itu namanya hidup itu artinya tadi terus berkembang. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan, artinya ketinggalan kata ini. Kata di bawah tempurung itu artinya. Baik, tuannya, jadi persoalannya sekarang ni, apakah konsep growth mindset ini dapat dikembangkan ni? Mungkin ada cara-caranya ni. Ada. Okay. So sebenarnya sekarang ni cabarannya adalah macam mana kita ni mengembangkan growth mindset ni. Di sana di Amerika itu ada sampai dipunya game brain, permainan khas untuk otak. Sesungguhnya kan dalam mana permainan kuis apa ni, kita ni akan menilai result jawapannya tu. Kalau jawapannya tepat, jawapannya tu kata ni bagi sanjungan pujian apa. Tapi dalam game brain ni indah ia memuji prosesnya dibuat itu. Kau sudah memberikan usaha yang bagusnya ni apanya. So itu salah satu cara yang artinya kalau tadi kan memuji anak-anak siapakah, jangan dipuji hujung hasilnya tu, tetapi apa proses yang dibuatnya itu. Contoh ada anak-anak datang bawa ke rumah. Result punya dapat aku balik dari sekolah tadi apa tanya. Macam mana tadi? Tes dapat dapat tu yang kita ditanyakan. Padahal banyak proses-proses yang lain yang boleh kita tanyakan. Contohnya, macam mana tadi di sekolah, macam mana kawan-kawan ada bercakap, ada bertanya cikgu soalan-soalannya apa ditanyakan cikgu. So hal macam mana tu yang boleh dikaitkan dengan growth. Tapi kalau tadi terlampau tertumpu kepada puji yang tadi ni resultnya tu, akibatnya kan kalau tadi tidak dapat macam mana. So akibatnya akan menjadi down. Ada saya mendengar kan macam anak-anak yang awalnya di sekolah ke sekolah biasa kan, dia mendapat markah tinggi 5A dan dia diantar ke sekolah khas kan dengan 5-nya tu. Tapi bila berjumpa di sana, kejumpaan dengan yang handal-handal semua 5-5A ni. Artinya sebelum dia belajar mungkin Indah berpemdahan di cabaran itu. Ia saja yang terbaik bah. Dia sudah merasakan. Fix tu atau fix mindset. Aku yang terbaik di sini 5A-nya. Tapi berjumpa dengan yang ia boleh merasa kecewa tu pasal dia selalu pernah gagal sebelum ni bah. So itu yang tadi perbezaannya, orang yang fix mindset tadi itu baginya semua ni sudah baginya tersaita sudah ke dia tu. Rupanya ternyata Indah itu untuk orang yang growth mindset ni akan itu yang tadi tu yang terus berkembanglah lebih vigil. Itu yang pertama. Kemudian ada kajian dalam di syarikat-syarikat besar selalunya kan adanya katanya talent management, pengurusan bakat. So di syarikat-syarikat besar selalunya akan mengambil orang yang punya bakat-bakat tertentu ataupun yang katanya mempunyai kelulusan straight A lah semua ni. Itu yang diambil untuk menjadi pekerja. Tapi ternyata orang yang punya bakat ni sama ia bakat itu selalu atas sih bah. Kalau Indah mau berkembang, ini Indah mau berkembang ni. So ternyata orang yang bakat ni selepas itu ada blossom, ada terus mengembangkan mekar di tu. So akibatnya Indah juga ke mana-mananya. Suatunya perlu diimbang ni pencapaian-pencapaian semua inilah. Kemudian kalau di rumah kalau tak ada untuk kata ni mengembangkan growth mindset macam ada di kalangan ibu bapa perlu menunjukkannya contoh yang mempunyai growth mindset ni. Contohnya apabila ada berlaku sesuatu yang boleh dijadikan asas pengajaran di rumah ataupun kanak-kanak melakukan kesilapan dan kalau kata ni memarah itu kawan inilah ni kan artinya kata ni melihat risalah tu saya. Tapi kalau kata ni syukur tadi kau sudah membuat yang ani balik semula proses itu. So artinya kata ni yang mewujudkan suasana macam itu supaya growth mindset itu dapat kata ni suburkan dari rumah dan di mana-mana. Dan sebenarnya ia boleh kata ni bawakan ke banyak aspek lain lagi dalam kehidupan, dari segi kesihatan kata ni, dari segi keuangan kata ni, dari segi perhubungan kata ni, dari segi kerjaya kata ni, dari segi perhubungan misalnya. Kadang-kadang selalu kata ni dalam orang yang punya fixed mindset ni selalu menyalahkan orang. Itu baginya tu bah. Jarang dia menjadi giver ni bah, memberi ni bah. Okay? Bila menanyakan orang saja bah yang menyalah. Itu orang yang punya fixed mindset dalam perhubungan, dalam segi kewangan sebenarnya tegaknya kali rezeki kuningnya dan dia akan menjadi kan dia sudah memelimit dirinya sendiri. So dan dari segi dari segi kewangan saudara kekeluargaan pun sama juga. So itu artinya growth mindset ni perlu kita ni budayakanlah, betul-betul budayakan. Saya kurang pasti tapi mungkin mudah-mudahan ini akan membantu
penonton-penonton kita yang di luar sana. Mau tak mau tuan, kadang-kadang kita menerima impak ataupun kesan daripada COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini yang orang baru kan memulakan ataupun yang sudah memulakan, tetapi kerana kesan daripada COVID-19 ini mungkin ada terjejas sedikit daripada segi ekonomi ataupun perniagaan. Jadi macam mana tuan? Mungkin ada sedikit suntikan semangat pada mereka yang mungkin mengalami sedikit ataupun ialah yang seumpamanya dalam kesan ini, memberi mereka semangat hidup. Betul. So bila kita melihat tadi tu, kita ni akan melihat aspek kekuatan kita ni tu, bahawa kita ni akan boleh mindset untuk tadi, bahawa tadi itu boleh terus tumbuh berkembang tu, daripada melihat tadi ni habislah kita ni menjanam kita ni dan sebagainya, suatu mindset yang kurang tepat. So termasuklah COVID ini kena, ini adalah satu cabaran. Bila ia dilihat secara positif, secara dengan mindset yang betul, ini mungkin membuka peluang-peluang yang lain. Ya, dan ada hikmahnya. Ada hikmahnya di sebalik itu. So bila maksudnya sadar, kalau yang tadi orang yang belajar fix mindset tadi ini ini sudah caranya, atau itu artinya ia menjadi indah ya, bila dengan adanya COVID tadi kita ni menjadi lebih resilient, menjadi jaya tahan yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih resilient. Itu sebenarnya. Kemudian orang yang tadi mudah rapuh itu jadi vulnerable, itu yang fix mindset, itu bezanya tu. So bila kita menghadapi COVID tadi dengan tahan ni, tadi hikmah, ini ada pengajaran yang boleh ku ambil daripada sini. So itu yang membuatkan kita kan bersedia untuk mengharungi kehidupan selepas ini. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ya, alhamdulillah. Ya, memang cukup menarik yang dibawakan oleh Tuan Meju mengenai dengan growth mindset dan juga fixed mindset ini. Jadi kalau di saya rumusannya Tuan, daripada penjelasan Tuan ini, pengaruh background keluarga memainkan peran penting dalam mengembangkan minda antara growth mindset ataupun fixed mindset ini. Jadi memang cukup padat sebetulnya apa yang telah pun dijelaskan. Jadi Tuan, akhirnya sebelum kita ni menutup buah bicara ini, boleh Tuan rumuskan sisi penting sebagai take away daripada perbincangan ini? Okey, sebagai take away. So saya ambil dua rumusan penting saja. Pertama, bila kita ni memuji itu, puji dengan berpada-pada. Berpada-pada maksudnya yang patutnya dipuji pun jangan dipuji. So tapi yang penting dalam konsep growth mindset, bila kita dimuji seorang tu, puji proses yang dilakukannya tu untuk yang menjadi baik itu tadi, bukan hujungnya tu. Hujungnya tu arti result tadi tu, outputnya. So yang kita dipuji adalah prosesnya yang menjadi baik, atau anak yang menjadi baik. Kita kan yang menegur kawannya, bagus tadi, dan sesuatunya. So itu kita ni memuji prosesnya tu. Kemudian yang kedua, rumusan saya yang kedua ni, ada satu perkataan yang sangat bahaya dalam dunia ni, ya, indahku. So sambung tiap apa indahku tahu, indahku pandai, apa lagi tu, indahku itu tadi. Kalau perkataan yang paling bahaya ni, kenapa yang paling bahaya? Pasal apapun kita ni sebut selepas satu, ia akan kita ni percaya, itu kan melimit, membatasi diri kita sendiri. So elakkan daripada kita ni memberi label macam-macam tu, indahku tahu, indahku apa ni, indahku pasti, indahku tapi tapi sebaliknya, aku cuba, aku akan mencari jalannya. Aku aneh, so kan, atau kan, so nampak kan perbezaannya tu, growth dengan fix ini tadi. So ringkasannya tu, fix satu itu yang menjuruskan kita ni bahawa kita ni seolah singgah sini tak saja, bahkan ada kemana-mana lagi. Tapi dalam growth mindset itu, kita ni meyakinkan diri kita ni, membentuk pemikiran kita ni bahawa kita ni sebagai manusia ni mempunyai potensi yang lebih besar towards greatness, untuk kita ni yang lebih hebat lagi daripada diri kita ni yang ada sekarang ni, dengan syarat kita ni mempunyai mindset yang betul, iaitu growth mindset. Ya. Jadi Tuan, sebelum kita mengakhiri sebagai rumusannya mungkin dapat kita kongsikan bersama dengan penonton kita ada masa 4 minit. Alright. Ya, silakan. Alright. Okay, sebagai ada lagi saya saja tambahan. So ada kalau ringkaskan lagi itu sebenarnya tu macam not yet banyak dalam bahasa Inggerisnya tu belum lagi. So ambil contoh kanak-kanak saja. Anak-anak bila ia melakukan satu kesilapan, ia katakan dia akan membagi kita ni minuman lah, pagi-pagi, Pak nak minum dulu banyak. Tiba-tiba tu mana tu pakai ni purple lah, warna purple. Ni warna putih supaya lebih sadis, lebih dramatik lagi Tiba-tiba bagi kopi, Pak nak minum kopinya, tiba-tiba tumpah ya. Nah, macam mana reaksi kita ni tu? Selalunya reaksi tadi kan marah, cuak nak boleh ni kena cuak apanya. Satunya kata ni menghukum berdasarkan hujungnya tu, hujung ia punya
resultnya tu tadi, kayak hasilnya tu. Tapi kalau orang berfikiran punya growth mindset tadi, ia akan melihat proses awalnya tu, tunggu dulu tu, tunggu hold dulu tu marah katanya tu. Tapi lah, bagus, saya terima kasih. Sambil sebenarnya tu lah, terima kasih tadi sudah membawakan beberapa minuman, kopi apa ni. Ani satu, terima kasih. Nah, Ani nanti next time hati-hati lagi ya. Itu tu cuma satu maksudnya growth mindset tu bila kita dibawakan ke rumah, insya-Allah ia akan membesarkan anak-anak yang punya jiwa yang besar, mempunyai jiwa sosialnya, dia dapat bergaul dengan orang lain, dan dia akan kemana pun kita ni taruh ke dia ni, sekolahnya di mana, ia akan percaya bahawa ia akan terus berkembang. Cemerlang. Kan? Kalau orang menggunakan growth mindset, ia 3 kali lebih baik, lebih berjaya daripada orang yang 3 kali lebih berjaya daripada orang yang punya fixed mindset saja. So sampai macam itu. InsyaAllah. Satu perkongsian yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ianya memberikan kesan yang positif pada Ketan Intan ya, selaku sebagai pencari ilmu ni kan, dan growth mindset tu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dah itu dia mengenai dengan segmen Bisai Tato, itu memudayakan growth mindset. Jadi kita tanya diri kita sendiri, adakah kita ni tergolong daripada individu mindset ataupun fixed mindset. Jadi kita tanya diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri ya. Kalau sekiranya kita ni fixed mindset, cuba kita ubah sedikit pemikiran kita ni untuk menjadi individu yang mempunyai pemikiran growth mindset. Ya. Dan Auda, anggaplah bahawa kita ini pada pagi ini dan juga di saat ini adalah antara insan yang sangat bertuah ya, kerana diberikan suntikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ianya dapat merubah cara pemikiran kita ni, dan mudah-mudahan setiap kata-kata yang diberikan itu orang menjadi sebagai satu hadiah pada kita ni, sebab kata-kata itu adalah doa ya Tuan ya. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Meja Bersara Rosli bin Bujang, merupakan seorang pakar motivasi yang cukup terbilang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan di lain kesempatan mudah-mudahan ada lagi pengisian ilmu ya Tuan. Insyaallah akan kita kongsikan bersama di pagi dan juga pada penonton-penonton kita pada pagi ini. Jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.